Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih lagi dapat bersama-sama bagi meneruskan kuliah tadabbur surah Al-Mulk, surah 67 berdasarkan kepada buku Kerajaan Allah. Tuan-tuan dan puan yang memiliki buku, kuliah kita di halaman 139. 140 ya. Kita masih lagi mentadabbur ayat 14 daripada surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang mencipta itu tidak mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan, sedangkan dia itu maha halus lagi maha mengetahui. Kalimah yang sedang kita tadabbur ialah asma dan juga sifat Allah, iaitulah Al-Latif dan Al-Khabir. Al-Latif maknanya maha lembut, maha halus. Al-Khabir, kedalaman, keluasan, liputan ilmu Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan manusia, sedangkan dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Surah 6 ayat 103. Jadi sifat Al-Latif dan Al-Khabir juga digambarkan dalam bentuk perbandingan dengan kekurangan pengetahuan manusia disebabkan oleh keterbatasan indera manusia. Contohnya penglihatan. Ya, kita melihat perbandingan. Ya, kita nak melihat diri kita ni, nak dibandingkan, makna ilmu kita ini terbatas, banyak faktornya. Jadi ilmu kita ni biasanya didapati daripada apa yang Allah sebut, Allah menjadikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah telah menjadikan bagi kamu itu pendengaran, penglihatan dan juga fuad ataupun hati. Ya. Jadi kita ini dapat ilmu kerana dapat mendengar, dapat melihat dan dapat memahaminya. Jadi di sini saja kita melihat manusia ini, keterbatasan ilmu ini, di level ini pun kita sudah boleh melihat. Sebab ada orang pertama memang dia tak dapat mendengar ya, dengan baik. Lihat satu, orang yang tak dapat mendengar dengan baik ini ada beberapa faktor. Salah satu faktor zahirnya, organnya tidak sempurna. Itulah yang berlaku kepada orang-orang yang cacat pendengaran, pekak, tuli dipanggil kan. Makna dia tidak mendengar. Maka sebab itu dia akhirnya dia tidak dapat bercakap. Itu kecacatan semula jadi dia. Asal dia memang ditakdirkan sedemikian. Itu satu hal. Tetapi ramai di kalangan kita ni boleh mendengar. Tetapi apa yang terjadi dalam bab ilmu. Sebab tu bila kita menyentuh bab ilmu pengetahuan ini, ramai orang yang boleh mendengar tetapi mereka tidak mahu mendengar. Itu satu isu. Maka ramailah yang tak dapat ilmu. Kerana apa? Mereka tidak mahu mendengar bahan-bahan ilmu. Jadi kalau dalam video di YouTube dan sebagainya, bahan-bahan yang ada nilai ilmu mereka tidak suka dengar. Jadi tak ada makna juga. Ya, walaupun mereka Allah kurniakan pendengaran yang sempurna, tetapi mereka tidak ada kemahuan, keinginan untuk mendengar bahan-bahan ilmu. Maka tak dapat juga ilmu. Itu sebab kita melihat sebahagian orang yang
cinta, suka kepada ilmu, maka mereka memanfaatkan pendengaran mereka untuk mendapat ilmu. Di situ beza, tuan-tuan puan-puan melihat ya. Maka timbullah istilah apa yang kita sebut, sebahagian orang ini dia dengar. Itu majoriti kita dengar. Yang mana tak cacat, dia tak pekak, mana kita mendengar. Tetapi berapa ramai dari kalangan kita ni yang dalam braket disebut dengar kata. Mana kita dengar, kita faham, kita ikut. Itu dipanggil dengar kata. Bab isu agama ni kita cakap. Bab Islam. Ramai orang semua mengaku Islam. Tetapi berapa ramai yang nak belajar sungguh-sungguh, nak faham segala ilmu dari Al-Quran itu. Khususnya ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Berapa ramai orang yang nak mengkaji, nak mendengar. Di situ pun kita sudah melihat bahawa nak mendapat ilmu itu perlulah ada kemahuan, kesungguhan, keinginan hendak mendapatkan ilmu melalui pendengaran. Itu satu. Kemudian Allah sebut tadi dalam ayat yang tentang Allah menciptakan, menjadikan bagi kamu pendengaran, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, dan penglihatan. Sama juga penglihatan. Video dalam YouTube ni sendiri pun kita lihat. Berapa ramai je orang yang nak menonton, nak melihat video yang ada nilai, ada value ilmu. Yang ramai orang menonton video yang entah cerita, entah apa-apa yang tak ada nilai ilmu. Yang itu ramai orang tonton. Itulah saya kata tadi, walaupun kita ni ada penglihatan, tapi berapa ramai yang orang nak manfaatkan penglihatan dia untuk membaca. Membaca buku-buku, membaca kitab-kitab yang menyajikan ilmu. Yang lain ramai orang suka baca WhatsApp saja. Baca WhatsApp pun, kalau WhatsApp atau FB atau bahan di media sosial yang ada manfaat, ada nilai ilmu, okey juga. Tetapi yang ramainya kita membaca WhatsApp yang tak ada nilai. Itulah kata. Yang kita baca banyak bahan yang disebut bahan sampah. Yang tidak ada guna, tak ada manfaat. Sebaliknya penuh dengan fitnah, penuh dengan akhlak buruk yang Allah larang pada kita. Yang itu yang banyak yang merupakan konten kepada bahan-bahan di media sosial hari ini. Jadi tuan-tuan perempuan, kita perlu pandai menyaring. Itu untuk memanfaatkan penglihatan kita. Kalau tidak, penglihatan kita tak dimanfaatkan untuk ilmu. Kemudian yang ketiga disebutkan Allah ialah fuad, hati. Makna segala yang kita dengar, segala yang kita pandang perlu berakhir di hati. Makna kena faham. Ambil kefahaman, ambil pengertian dari apa yang kita dengar, apa yang kita faham, maka ilmu itu masuk ke dalam hati kita. Barulah kita dapat ilmu yang sebenar-benarnya. Ilmu yang bernilai. Itulah tahap pembelajaran itu. Maknanya 3 proses ini, sam'a wal absar wal afidah, ini perlu synchronize, ya, perlu diselaraskan, ya, dan perlu mantap ketiga-tiganya. Barulah ilmu itu akan datang kepada kita. Barulah kita dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi sebab itulah dalam ayat yang kita baca pada surah 6 tadi, Allah kata dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan manusia. Mana Allah itu, hakikat Allah itu, terutama hakikat zat Allah itu tak mungkin kita dapat capai dengan penglihatan kita. Karena apa? Hakikatnya kita tak mampu. Sebab apa? Kita ingat apa yang Al-Quran cerita, kisah tentang Nabi Musa AS. Nabi Musa ini seorang Rasul, Nabi dan Rasul yang Allah bagi keistimewaan dapat berkata-kata, maknanya bercakap langsung dengan Allah. Tetapi kerana anugerah itu menyebabkan Nabi Musa ada lagi keinginan. Dia minta nak melihat Allah. Jadi apa yang terjadi pada Nabi Musa? Allah kata, kamu tak mampu melihat aku. Kalau kau nak cuba, kau cubalah lihat ke arah gunung-gunung itu. Maka ketika Allah tajalli kepada gunung tadi, ya, akhirnya gunung ganang itu hancur lebur
Sehingga kan Nabi Musa sendiri pengsan. Setelah sedar baru dia insaf dan dia bertaubat kepada Allah. Itu nak menceritakan bahawa kalau diizin kita tak mampu nak melihat Allah. Itulah sebabnya. Namun begitu Allah kata dia melihat kamu semua. Tak ada siapa pun yang tersembunyi daripada penglihatan Allah. Wa huwa yudrikul absar. Wa huwa latiful khabir. Kerana ilmu Allah itu sangat luas. Ya. Keluasan, liputan dan kedalaman ilmu Allah digambarkan melalui kehadiran kitab Al-Quran ini. Yang Allah susun ayat-ayatnya dengan begitu rapi dan menjelaskan ayat-ayat itu juga dengan begitu terperinci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Di sini kita melihatkan keluasan itu Allah sebut dikaitkan dengan Al-Quran ini sendiri. Jadi di akhir ayat tadi dari surah 11, ya, daripada surah 11 ayat 1. Jadi Allah mengatakan bahawa kitab ini iaitu Al-Quran merupakan ayat-ayat yang Allah susun dengan rapi dan diperjelaskan dengan terperinci yang diturunkan dari Allah, yang mana sifat Allah itu hakimin khabirin. Daripada ayat ini, mana Allah tu bersikap maha bijaksana, hakim, dan juga sangat luas dan mendalam ilmunya, khabir. Al-Quran itu sebagai bukti nyata tentang sifat kebijaksanaan, hakimun, dan keluasan ilmu Allah, khabirun. Ketika membaca dan mengkaji dengan bertadabur ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan dengan pelbagai maklumat tentang pelbagai hal yang tidak pernah terlintas di akal dan tidak pernah diketahui sebelumnya. Jadi Al-Quran menjelaskan tentang ayat-ayat yang tidak tertulis dengan jelas dan saintifik. Alam ini disebut juga sebagai ayat supaya manusia membacanya, iaitu dengan memerhati, mengkaji dan menyelidikinya. Langit, bumi dan pergantian malam dan siang Allah sebut sebagai ayat-ayat yang perlu dibaca kerana dari sanalah akan muncul pengetahuan sains yang akhirnya akan mendekatkan manusia kepada kehebatan, keagungan ciptaan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan petala langit dan bumi dan pada peralihan malam dan siang, benar-benar terdapat ayat-ayat bagi golongan ulul albab. Surah 3 ayat 190. Allah meminta manusia memerhatikan bagaimana Allah menurunkan hujan. Kemudian dengan asbab hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan menghijau. Di situ terdapat keagungan sifat latifun khabirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'a fatusbihul ardu mukhdarrah. Inna Allah latifun khabir. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu jadilah bumi ini hijau? Sesungguhnya Allah maha latif lagi maha mengetahui. Surah 22 ayat 63. Jadi demikianlah kalau kita nak melihat sifat-sifat latif, sifat-sifat khabir itu ada pada Al-Quran. Ada juga pada ayat-ayat kauniyah di luar sana. Jadi bagi kaum yang disebut sebagai golongan ulul albab itu, mereka membaca kedua-dua ayat ini. Ayat-ayat yang bertulis iaitu Al-Quran dan juga ayat-ayat yang
tidak tertulis, iaitulah seluruh alam ciptaan Allah ini. Jadi itulah tadabbur kita berkaitan dengan ayat-ayat yang kita tadabbur di dalam kuliah kita yang kelima. Iaitulah daripada ayat 12 hingga ayat ke-14. Ya. Dan insya-Allah kita akan melihat apakah agenda bertindak kepada 3 ayat yang kita baca. Ayat 12 hingga ayat 14. Nombor 1, orang-orang beriman perlu ada perasaan takut, gemetar kepada Allah, bimbang akan dosa, kesalahan dan segala amal yang boleh membawa kepada kemurkaannya. Kedua, perasaan takut itu akan menghalang kita daripada perbuatan dosa dan penderhakaan kepada Allah. Di samping ia akan meningkatkan sikap takwa kepada Allah. Yang ketiga, Allah mahu kita hanya takut kepadanya sahaja, bukan kepada yang selainnya. Keempat, ilmu akan membawa orang kepada takutkan Allah seperti para ulama. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Kelima, Allah menjanjikan ganjaran syurga Adnin kepada orang-orang yang takut kepadanya. Mereka diberikan keampunan, kemudian dijemput untuk memasuki jannah. Yang keenam, kita perlu tahu apa yang patut kita zahirkan melalui lisan dan apakah pula yang tidak perlu dizahirkan. Nombor 7, bersihkan hati daripada prasangka, iaitulah sangkaan buruk, kerana Allah Maha mengetahui isi hati kita. 8, ingatlah bahawa ilmu Allah meliputi segala sesuatu baik yang zahir maupun yang di dalam hati. Segala lintasan dalam hati berada di dalam pengetahuan Allah. Yang ke-9, bacalah ayat-ayat Allah yang tidak tertulis, ayat kauniyah. Kerana dengan mengenal makhluknya, kita akan lebih yakin akan sifat khabirun Allah itu. Sekadar itu kuliah kita, insya-Allah saya akan catatkan ayat-ayat yang kita tadabbur pada hari ini. Sekadar itu kuliah kita, insya-Allah kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.